Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq Takyuddin bin Noh, nombor matrik 18BI 01052. Nama saya Zahin Azhuri bin Zainul Asri, nombor matrik 18BI 01041. Nama saya Ahmad Izzuddin bin Abdul Rahim, bernombor matrik 18BI 01059. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk status penggunaan cuka wine dalam pemakanan. First, kita beri dulu kepada pengenalan cuka wine. Okay. Vinegar adalah daripada perkataan Perancis iaitu vigener yang bermaksud wine masam. Vin bermaksud minuman anggur iaitu wine, manakala air bermaksud rasa masam. Jadi dengan itu, cuka boleh dikatakan sebagai bahan yang dihasilkan daripada minuman anggur wine yang berubah menjadi masam. Ada pula cuka wine yang dihasilkan daripada etanol yang merupakan komponen psikoaktif utama dalam arak yang boleh mengakibatkan mabuk. Jadi, penemuan etanol dalam makanan dan penggunaannya dalam pelbagai industri merupakan isu baru yang menjadi satu cabaran kepada umat Islam. Terdapat dua pandangan utama dalam kalangan ulama Islam berkenaan status penggunaan etanol. Ada sebahagian ulama yang membenarkan penggunaannya dengan syarat-syarat yang tertentu, dan ada juga sebahagian ulama yang tidak membenarkan penggunaan etanol. Jadi di sini kami akan menerangkan dengan lebih detail, dengan lebih jelas tentang apa beza arak dan alkohol, proses pembuatan cuka wine, isu ataupun persoalan yang berkaitan penggunaan cuka wine, dan juga hukum hakam dan undang-undang yang boleh dijadikan rujukan umat Islam. Jadi pada pembentangan pada kali ini, saya ingin menceritakan ataupun saya ingin membentangkan perbezaan di antara alkohol dan arak. Kerana sering berlaku salah tanggap di kalangan masyarakat Muslim di Malaysia ini bahawa apa yang berkaitan dengan alkohol itu adalah arak, dan apa yang berkaitan dengan arak itu pula adalah alkohol. Sedangkan pada konsep yang betulnya, tidak semua alkohol itu arak, dan sudah tentu di dalam arak itu ada alkohol. Perbezaan ini kita boleh dapati dari sudut perspektif sains, dari segi saintifik. Yang mana untuk memahami perbezaan di antara alkohol dan arak ini, terlebih dahulu adalah lebih baik untuk kita memahami apa itu alkohol dan apa konsepnya dari segi saintifik. Alkohol adalah satu kumpulan sebatian kimia meruap yang tidak berwarna dan berbau tengik, yang mana ia boleh didapati sama ada dalam bentuk pepejal atau cair. Alkohol merupakan sebatian organik yang mempunyai satu atau lebih kumpulan hidroksil yang terikat pada atom karbon, yang mana ia juga turut terikat kepada hidrogen atau atom karbon yang lain. Alkohol boleh jadi dalam banyak kategori, yang kategori ini diukur melalui bilangan kumpulan hidroksil di dalam molekulnya. Alkohol yang mempunyai satu kumpulan hidroksil dinamakan monohydrid alkohol, seperti metanol, propanol, butanol dan pentanol. Manakala alkohol yang mempunyai dua kumpulan hidroksil dikategorikan sebagai dihydrik alkohol, seperti glycerol. Dan sekarang kita tengok apa pula itu arak. Seperti mana yang saya jelaskan di awal tadi, bahawa setiap di dalam arak ada alkohol. Dan setelah kita memahami konsep dan jenis alkohol tadi, kita dapati bahawa di dalam arak ada alkohol, sejenis alkohol yang berjenis etanol, yang mana apabila kandungan etanol ini terlalu tinggi, maka ia membawa kepada kemabukan kepada seseorang. Jadi alkohol, etanol yang terhasil di dalam alkohol ini adalah terhasil daripada proses fermentasi
atau penapaian, yang mana proses ini menggunakan glukosa dari sumber karbohidrat seperti jagung, barley dan pelbagai bijirin dan buah-buahan yang boleh membawa kepada keadaan mabuk apabila kita mengambilnya. Walaupun begitu, harus difahami bahawa etanol bukan sahaja terdapat dalam minuman yang memabukkan. Setiap daripada makanan yang melalui proses fermentasi ataupun penapaian seperti tempe, kicap, tempoyak, tapai dan lain-lain turut mempunyai etanol. Secara ringkasnya, perbezaan di antara alkohol dan arak ini kita boleh melihatnya daripada beberapa aspek. Yang pertama, kita boleh lihat daripada kuantiti. Kuantiti alkohol ini tidaklah memabukkan jikalau ia sedikit. Namun kita mengetahui bahawa kuantiti alkohol di dalam arak sudah pasti tinggi dan ia akan memabukkan. Kalau kita lihat kepada jenis alkohol ini pula, jenis dia terlalu umum kalau nak dibandingkan dengan arak, yang mana kita tahu bahawa arak ini boleh dibahagikan kepada banyak jenis dan ada kalanya ia tidak pun dipanggil arak. Kemudian bila kita tengok kepada produk, banyak produk yang ada di dalamnya alkohol, contohnya jus dan cuka. Namun seperti mana yang saya katakan tadi, kerana kandungannya yang sedikit tidaklah mendatangkan mabuk dan ia tidak dikira najis dan halal untuk dimakan. Seperti yang saya beri contoh tadi, tapai, ada juga jus dan cuka. Berbanding dengan produk yang dihasilkan daripada arak, yakni bia, tuak dan rum, yang mana benda ini sudah pasti akan mendatangkan kepada kemabukan. Dan bila kita tengok antara persamaan di antara arak dan alkohol ini, dua-dua melalui proses fermentasi ataupun penapaian. Namun proses fermentasi kepada arak ataupun proses penapaian kepada arak sudah tentu akan menyebabkan kandungan alkohol di dalamnya terlalu tinggi dan sudah pasti akan membawa kepada kemabukan, yang mana tahap tempoh fermentasi yang diperlukan oleh arak adalah melalui satu tempoh yang tertentu untuk menghasilkan arak, yang mana tempoh ini sudah pasti menjadikan seorang yang meminumnya mabuk. Kalau kita lihat kepada alkohol pula, jikalau tempoh fermentasi atau penapaiannya tinggi, maka potensi menjadi araknya pun tinggi. Seterusnya, kita lihat pula proses pembuatan cuka wine, yang mana wine adalah satu bahan yang dihasilkan daripada buah anggur yang berubah menjadi masam. Anggur ini melalui proses penapaian akan menjadi wine, dan penapaian wine dengan asid azetik akan menghasilkan cuka. Dengan kata lain, wine vinegar ataupun cuka wine ini terhasil daripada penapaian asid wine segar. Wine akan menjadi cuka apabila asid azetik di dalamnya menjadi tinggi. Hal ini disebabkan wine yang berubah kepada cuka tadi didedahkan kepada udara yang banyak, lalu menyebabkan pertumbuhan bakteria yang bertanggungjawab mengubah etanol menjadi asid azetik, yang mana bakteria tersebut dikenali sebagai Acetobacter. Dalam penghasilan cuka wine, ia akan melalui dua peringkat dalam proses penapaian. Pertama, melibatkan penapaian gula kepada etanol yeast, biasanya dari spesies Saccharomyces. Dan peringkat kedua melibatkan proses oksidasi etanol oleh bakteria, biasanya dari spesies Acetobacter. Proses penapaian asid azetik ialah proses biokimia di mana spesies
acetobacter mengoksidasikan etanol kepada asid azetik. Dua jenis bakteria asid azetik yang biasanya digunakan di dalam penghasilan cuka ialah acetobacter dan gluconobacter. Untuk menukar wine kepada cuka wine dalam skala industri, wine akan dibenarkan berubah di dalam reaktor yang mengandungi strain bakteria asid azetik. Reaktor ini akan mempunyai sistem pengudaraan yang membenarkan pengedaran oksigen yang maksimum. Ini kerana oksigen amat diperlukan untuk bakteria mengoksidasikan etanol kepada asid azetik. Okey. Seterusnya kita pergi kepada isu-isu berkaitan cuka wine. Isu yang pertama, adakah etanol adalah sama dengan minuman beralkohol yang memabukkan iaitu khamru? Jawapannya adalah salah faham berlaku kerana terjemahan perkataan khamru Arab kepada alkohol Inggeris. Perkataan alkohol secara kimia ada bermaksud lebih luas dan tidak semestinya hanya etanol. Malah status halal suatu produk itu juga bergantung pada niat sebenar suatu produk itu dihasilkan. Oleh itu, etanol ni tak semestinya khamru walaupun bahan yang memabukkan dalam khamru ini ialah etanol. Okey. Isu kedua pula, jika etanol dihasilkan melalui proses sama seperti penghasilan arak fermentasi, adakah ia akan menjadikan etanol ini tidak halal? Jawapannya adalah proses fermentasi adalah satu proses yang biasa pakai untuk menghasilkan serta mengawet pelbagai makanan. Contoh makanan yang dihasilkan adalah seperti tepung gandum, tempoyak dan juga belacan atau cincaluk yang dihasilkan daripada udang. Proses fermentasi ini tak semestinya menghasilkan produk yang memabukkan. Maka oleh itu, status halal suatu produk itu juga bergantung pada niat sebenar produk itu dihasilkan. Kita pergi kepada isu yang ketiga. Apakah kandungan yang sepatutnya dalam makanan yang difermentasi? Jawapannya adalah kandungan alkohol maksimum dalam nabih iaitu kurma yang telah difermentasi pada hari ketiga ialah sekitar 0.06%. Manakala tapai pula mengandungi alkohol yang lebih tinggi daripada 1%, akan tetapi tiada kes kemabukan yang dilaporkan. Manakala kandungan alkohol dalam nira nipah juga sangat tinggi, terutamanya pada hari kedua proses penapaian. Oleh itu, pengaruh ketumpatan matris makanan ataupun substrat itu perlu diteliti lebih lanjut dan perlu kepada proses penyelidikan yang menyeluruh. Hari ini saya akan membicarakan berkaitan dengan perspektif hukum dalam penggunaan cuka wine. Jadi, kalau membicarakan berkaitan dengan cuka secara umumnya, maka kita hendaklah melihat kepada proses istihalah, di mana proses istihalah ini adalah sesuatu yang diletakkan di dalam syarak untuk menentukan sama ada sesuatu itu yang asalnya daripada haram dan kemudian yang menjadi sesuatu yang lain, maka peletakan hukum dia macam mana. So, cuka ni sangatlah berkaitan dengan proses istihalah itu sendiri. Jadi, nak membicarakan berkaitan dengan apa itu proses istihalah. Proses istihalah ini adalah suatu proses di mana berlakunya pertukaran sesuatu perkara ataupun sesuatu benda daripada suatu bentuk kepada suatu bentuk yang lain. Proses ni kita bahagikan dalam syarak, dia bahagikan kepada tiga, di mana yang pertama ialah perubahan fizikal dan kandungan. Contoh dia sesuatu proses, iaitu proses istihalah yang mengubah kepada fizikal dan juga kandungan sesuatu benda tersebut. Contoh dia apa? Contoh dia adalah darah rusa ataupun kijang yang kemudiannya berubah menjadi wangian kasturi. Dan yang kedua adalah perubahan proses secara fizikal sahaja, secara luaran sahaja. Contohnya ialah kulit bangkai yang haram asalnya menjadi halal setelah disamak. Yang ketiga ialah berubah kepadanya kandungan sahaja. Berubah kepada kandungan sahaja itu seperti arak yang kemudiannya berubah kepada cuka disebabkan proses istihalah tersebut. Seterusnya kita nak menyatakan bahawasanya proses istihalah ini terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah secara semula jadi dan yang kedua adalah secara penambahan sesuatu kepada sesuatu tersebut dan kemudian dia berubah.
Okey, yang pertama ialah berkaitan dengan perubahan secara semula jadi. Berkaitan dengan proses istilah yang berubah secara semula jadi ni, kita boleh contohkan ataupun kita boleh nyatakan contoh dia, iaitu arak yang berubah kepada cuka disebabkan pendedahan kepada cahaya matahari. Disebabkan suhu yang tinggi, maka arak tadi dia berubah kepada cuka secara semula jadi dia, secara automatik dia lah, kita kata macam tu lah. So dalam sudut ni terdapat hukum yang telah diletakkan sama ada boleh ataupun tidak untuk kita memakan ataupun memakainya. Maka melalui proses semula jadi ni, pandangan ijma' ulama' mengatakan bahawasanya harus untuk diguna. Harus untuk diguna. Terdapat di dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah menyatakan bahawasanya empat mazhab utama yang kita tahu mengharuskan penggunaan kepada cuka tersebut. Telah dinyatakan juga oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan juga Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Fiqhul Islami, mengatakan bahawasanya mereka juga berpandangan seperti berikut. Kalau kita nak bawa hujah daripada ulama' yang terdahulu dan juga ulama' mutaakhirin, kita kata. So kenapa mereka mengatakan macam tu? Maka hujah mereka ialah menggunakan qawaidul fiqhiyah ataupun kaedah fiqh yang menyatakan bahawasanya al-aslu fil asya' al-ibahah. Sesuatu itu adalah setiap sesuatu itu pada asalnya adalah harus hukum dia. Maka dinisbahkan kepada arak tadi, kita melihat arak itu asalnya adalah anggur. Anggur itu hukum dia harus untuk dimakan, dan kemudian dia bertukar menjadi arak, maka hukum dia jadi haram. Dan ketika mana dia berubah balik kepada sifat asalnya, yakni kita kata menjadi cuka, maka hukum dia kembali harus untuk diguna ataupun dimakan. Okey, pembahagian yang kedua adalah berkaitan dengan istihalah yang berlaku secara ada penambahan ke atasnya, di mana kita mengetahui bahawasanya perkara ni dah berlaku lama. Cuka ni adalah suatu makanan bukan kita kata baru. Dia berlakulah pada zaman dahulu juga, di mana dia adalah suatu benda yang asalnya daripada arak, dan kemudiannya berubah disebabkan penambahan sesuatu. Contoh dia penambahan yeast ataupun bahan kimia ke atasnya, maka disebabkan itu berubahlah sifat arak tadi menjadi cuka. So macam mana penggunaan ini dari sudut hukum, dari perspektif hukum kita katalah. So berkaitan dengan yang penambahan sesuatu ke atasnya, terdapat khilaf ulama di dalam menentukan hukum dia. Seperti mana di dalam kitab Minhaj Al-Imam Nawawi, yakni pendapat Syafi'iyah lah, kita kata Syafi'iyah, mengatakan bahawasanya Imam Nawawi tadi menyatakan bahawasanya dia tetap haram. Dia tetap haram untuk menggunakannya sekiranya proses tadi adalah daripada penambahan sesuatu kepadanya. Proses istihalah tadi berlaku disebabkan penambahan sesuatu ke atasnya. Imam Nawawi kata macam tu, kenapa? Maka jawapannya ialah Imam Nawawi menggunakan qawaidul fiqhiyah, iaitu idza ijtima'u al-halal wal haram ghalabul ghalabul haram, itulah ghalabul haram. Yang ni bermaksud bahawasanya apabila berkumpul di antara yang halal dan juga yang haram, maka yang haram yang akan menguasai. Maka kita fahami di sini bahawasanya yang haram iaitu arak tu bercampur dengan yeast dan kemudiannya jadi cuka. Bercampur haram dan halal, yakni arak dan juga yeast, maka yang akan menguasai adalah tetap arak. Yang ni pendapat Al-Imam Nawawi. Dan kemudiannya adalah pendapat namun pendapat ataupun pandangan daripada Abu Hanifah ataupun Malikiyah ataupun Abu Laythi lah, kita kata, mengatakan bahawasanya harus untuk menggunakan cuka wine tadi. Mereka berpendapat bahawasanya cuka wine tadi dia telah kembali kepada bentuk asalnya. Disebabkan kembali kepada bentuk asal, maka hukum dia akan kembali harus menggunakan qawaid fiqhiyah yang pertama tadi. Selain daripada pandangan Abu Hanifah dan juga kita kata Malikiyah ataupun Abu Laythi, maka
kita mengetahui juga pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan di dalam kitabnya Al-Halal wal Haram fil Islam, penggunaan cuka wine adalah harus. Tetapi walaupun Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini adalah seorang ulama yang berpegang kepada mazhab Syafi'i, dan beliau merupakan ulama mutaakhirin, namun Malaysia ni ada berpandangan ataupun ada kita punya struktur sendiri sama ada nak pakai ataupun tak fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama mutaakhirin. So bagaimana, apa dia pandangan yang diambil di Malaysia? Pandangan yang diambil di Malaysia akan ditentukan oleh, kita kata, fatwa-fatwa ataupun maftun yang dikeluarkan oleh JAKIM secara khususnya lah dalam bidang halal dan haram pemakanan ni. So mengikut muzakarah Majlis Jawatankuasa Kebangsaan pada 4 hingga 6 April tahun 2006 menyatakan bahawasanya haram menggunakan cuka wine yang dicampur dengan bahan-bahan yang diproses dan dicampur dengan bahan-bahan luar, di mana hukum dia adalah menjurus kepada mengikut kepada pandangan Al-Imam Nawawi. Dia meletakkan hukum haram menggunakan cuka wine yang melalui proses istihalah, di mana berlakunya penambahan ke atas arak tersebut dan kemudiannya menghasilkan cuka, maka hukum dia tetap haram. Dia tidak membenarkan dalam penggunaannya. Tapi kalau arak yang berubah kepada cuka secara semula jadi, maka Jawatankuasa Fatwa meletakkan hukum harus untuk digunakan cuka wine tersebut. So bagaimana pula dengan penggunaan cuka wine dari sudut perundangan lah, kita kata. Dari sudut perundangan, kita melihat kepada muzakarah khas Jawatankuasa Fatwa pada 2011, pada tahun 2011 yang berlangsung pada 14 hingga 16 Julai, menyatakan bahawasanya seperti yang telah dinyatakan pada tahun 2006 lah, kalau sesuatu itu ataupun cuka itu berlaku disebabkan penambahan ke atas bahan ke atas arak, maka hukum dia dia tak meletakkan hukum haram terus, tapi dia ada peletakan dia di mana tak boleh melebihi 0.5% volume per volume lah, kita kata. Paling minimum 0.5% dan paling maksimum adalah 1% volume per volume. Di dalam contoh dia macam berwarna dan sebagainya. Kalau secara semula jadi ni, kita kata pun peletakan yang sama, maksimum dia adalah 1% volume per volume sahaja. So kesimpulan dia, cuka wine ni adalah sesuatu yang kita kata boleh untuk diambil, untuk diletakkan di dalam pemakanan, tapi dia ada peletakan dia sendiri, yakni maksimum dia adalah 1% yang telah dinyatakan oleh pihak JAKIM. Dia tidaklah meletakkan hukum haram secara terus berkaitan dengan penggunaan cuka wine ini. So itu sahaja daripada saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.